Okay, so hari ni kita nak sambung topik lain pula. Okey, iaitu tentang pelembapan. Nama dia pun pelembapan. Pelembapan tu tahu kan apa benda? Pelembapan tu adalah datang daripada perkataan lembab, kan? Lembab. Slow, perlahan, slow. Okey, so nampak tak gambar apa ni? Ni gambar ni budak ni tengah main apa? Dia tengah main Buayan. Ya, dia tengah main buaian. So dia berayun kan? Dia swing, dia hayun depan belakang. Okey. Pernah ke kamu main buaian dulu? Pernah? Pernah. Okey, bila kamu main buaian, lama-lama buaian tu dia akan slow. Betul tak? Dia Betul. akan slow. Betul. Okey, dia akan slow. So bila dia makin masa kamu hayun tu mula-mula memang laju, okey, makin lama makin slow. So kita panggil dia pelembapan. Jadi sistem yang bergetar iaitu sistem buaian yang berayun ni kira dia bergetar lah kan, dia berayun, dia bergetar, dia boleh mengalami pelembapan, okey? So kenapa dia mengalami pelembapan? Kenapa buaian bila kamu main buaian makin lama dia makin slow? Sebab apa? Agak-agak sebab apa? Kenapa dia slow? Sebab? Agak-agak sebab apa? Gravity. Gravity. Jawapan lain? Lagi tak yang nak try? Siapa lagi? Kenapa buaian ni dia hayun, laju, lama-lama dia makin slow dan slow. Sebab apa? Agak-agak sebab? Tak tahu. Tadi kawan kamu kata gravity dia kurang tepat. Siapa boleh fikir? Ada lagi tak yang nak cuba? Sebab apa? Daya sah daya. Sebab daya. Daya apa? Daya apa yang buatkan buaian ni makin lama makin slow? Daya apa? Daya? Geseran. Ya, daya geseran. Okay, so kat sini ni dalam sains kamu ni Akilah betul lah, dalam sains kan kita belajar daya geseran, betul tak? Okay, so kat sini ada yang bergeser pada buaian ni, okay? Tu yang membuatkan buaian tu slow. Geser apa yang bergeser dengan buaian ni? Geseran daripada apa ni? Udara. Betul, geseran daripada udara. So kita panggil apa? Kita panggil dia rintangan udara. Okey, kita panggil rintangan udara. Okey, disebabkan rintangan udara itulah menyebabkan buaian ni mengalami pelembapan. Okey, makin lama makin slow. Jadi so macam mana kita nak bagi buaian ni maintain merayun? Kita tak nak dia berhenti. Kita kena tambahkan daya. Maksudnya kamu nak buat macam mana nak tambahkan daya? Kamu boleh buat sendiri tak? Boleh ke kamu buat diri kamu sendiri tu berayun sampai dia tak berhenti? Boleh ke? Guna kaki. Oh, guna kaki. Ya, guna kaki. Kalau tak guna kaki, guna apa? Kita boleh suruh? Suruh orang tolak. Ya, suruh orang tolak. So kan kamu guna kaki, kamu suruh orang tolak kan. Itu kita panggil dia ni. Kita panggil dia ayunan paksa. Nama dia ayunan paksa. Okey? Supaya kamu akan tetap berayun dalam buaian tu kan. So kamu perlukan ayunan paksa. Kalau tak ada ayunan paksa, apa jadi? Sistem buaian ni, sistem bergetar ni dia akan mengalami pelembapan. Okey, disebabkan apa? Rintangan udara. Okey, jadi kita tengok graf So graf
yang mengalami pelembapan macam ni lah. Okey, ayunan yang dilembapkan, yang mengalami pelembapan. So graf dia, amplitude dia bermula tinggi kan. Tinggi. Ya, makin lama makin turun. Okey. Makin lama makin turun. So, sebab dia mengalami pelembapan. Okey. Apa lagi Sekejap. Okey, kalau lah misalnya lah, kadang-kadang soalan PSA dia suruh kamu lukis tau. Graf untuk sistem yang mengalami pelembapan ni. Okay. So kamu kena buat amplitude je, makin lama makin mula tinggi, lepas tu makin lama makin kurang. Okey, selalunya budak betul dia akan buat betul lah, tapi dia akan tak dapat markah penuh. Sebab apa? Sebab bila buat apa ni gelombang, kan nak buat macam dia punya gelombang, nak buat satu gelombang lengkap tu, kan contoh nak buat satu gelombang lengkap, dia punya masa dia tu, masa dia mesti sama masa dia mesti sama, dia tak boleh cincai-cincai. Contohlah macam ni ni satu gelombang lengkap ni satu gelombang lengkap. Masa dia berapa? 0. Berapa masa yang dia ambil untuk buat satu gelombang lengkap ni? 0.4. 0.4 saat kan, 0.4 saat. Jadi tempoh kan, tempoh dia 0.4 saat. Okey. Maksudnya kalau itu yang first, kalau yang second gelombang lengkap ke cikgu buat kali hijau, naik, lepas tu turun tu naik sini. Pun make sure juga yang ini pun 0.4 saat juga. Ni mesti sama kan? Sebab itulah kita pergi kat 0.8 ni, sebab 0.8 tolak 0.4 kan 0.4 saat. Okey. Tu yang kedua. And then yang ketiga, gelombang lengkap yang ketiga tu. Cikgu buat colour apa colour ni. Okey. So kalau cikgu buat colour ni, naik, turun. Pun make sure juga masa dia tu pun 0.4 saat 1.2 tolak 0.8 kan. 0.4 saat. Jadi masa tu kena sama. Okay, tempoh dia kena sama. Baru dapat markah penuh. Faham? Faham ke? Faham. Okay, faham. Okay. So ni kita punya graf ni, graf pelembapan. Okay. So kalau kamu tak nak dia mengalami pelembapan, kita perlukan ayunan paksa lah kan. Kita suruh siapa? Suruh adik tolak ke kan. Tak apa kamu tolak guna kaki ke. Supaya apa? Supaya kamu punya amplitude buaian kamu tu sama je amplitude dia. Sama je amplitude dia kan. Sama je. So kalau macam ni, ini maksudnya sistem yang telah ada apa ni? Yang ada ayunan paksa, okay? Yang ada ayunan paksa. So sistem yang ada ayunan paksa, kita panggil dia sebagai resonance. Sebagai resonance. So apakah itu resonance? Okay, resonance ialah okay, apakah itu resonance? Resonance ialah kes ataupun situasi. Situasi lah kot ataupun keadaan. Keadaan yang mengalami ayunan paksa. Okay? Yang mengalami ayunan paksa. Bila dia mengalami ayunan paksa, dia akan menghasilkan apa? Yang akan menghasilkan amplitude maksimum. Yang akan menghasilkan amplitude maksimum. Amplitude maksimum. Okey. Dalam suatu sistem, okey, dalam suatu sistem. So kat sini sistem buaian ni bila kamu ada ayunan buat ni, kamu apa ni? Dalam sistem buaian tu kamu guna ayunan paksa, kan guna adik kamu ke untuk tolak buaian tu. So dia akan mengalami amplitude yang maksimum lah, okey. Sebab tu dia kata dia akan menghasilkan amplitude yang maksimum. So ni dikenali sebagai amplitude maksimum lah ni. Ni semua amplitude maksimum. Okey, so bila nak lukis sama juga macam tadi, make sure
tempoh, okey, masa tu semuanya adalah sama, okey, untuk satu gelombang lengkap. Contohnya macam ni. Kalau gelombang lengkap maksudnya apa ni? Ni turun. Lepas tu sini kan. So ni satu gelombang lengkap. So satu gelombang lengkap ni berapa tempoh dia? Berapa tempoh dia? Respon. 0.4. 0.4 saat. Okay, satu gelombang lengkap. And then tambah lagi satu gelombang lengkap. Okay, turun. Lepas tu naik kat sini balik. Ni satu gelombang lengkap. Pun sama juga kan. 0.4 saat. So make sure lukis gelombang tu. Dia punya masa dia sama tempoh dia sama. Ni. Okay, ni satu gelombang lengkap. Macam tu. Okay. Ni cikgu buat je contoh 0.4 saat. Kamu buatlah ikut suka hati kamu nak berapa saat kan. Janji masa je sama. Nak menunjukkan yang sistem tu mengalami pelembapan dan juga setelah dipaksakan, setelah ada ayunan paksa dia mengalami resonance. Okey. Jadi pelembapan ni penting tak? Kamu tengok penting tak pelembapan ni dalam sistem? Penting. Penting. Contohnya dalam sistem apa yang penting? Bagi cikgu contoh. Selalunya pelembapan ni penting dalam Break. dalam brake kereta. Brake tu. Dia tu pun pelembapan juga. Ya. Lagi apa lagi? Contoh lain. Contoh, okay, pernah tak kamu tengok? Sekejap cikgu tunjuk. Saya cikgu ada dalam. Ni gambar ni. Kan gambar pintu kan? Door closer ni Dia close slow sangat, perlahan-lahan. Ini pun pelembapan. Pernah tak korang tengok pintu macam ni? Bila dia tutup dia macam slow. Pernah kan? So dia Benar. pernah. So dia buat pelembapan lah. Dia buat ada sistem pelembapan dalam pintu ni supaya dia tutup slow kan. Tak adalah berdegung-degung bunyi kan. Okay, so tu kita inilah contoh-contoh sistem yang menggunakan pelembapan. Okay, next apa lagi? Okay, kita pergi ni pula. Kita nak belajar resonance sebenarnya. Okay, contohnya ni bandul bandul button. Okay, ni kalau kat sekolah ni memang kita buatlah eksperimen ni. Tapi sebab kita tak sekolah, jadi cikgu tunjuk video lah tunjuk video. Okay, sekarang ni kita ada bandul A, B, C, D. Okay, cikgu akan hayunkan bandul A ni. Bandul A je cikgu hayun. Yang B, C, D cikgu tak hayun tau. Cikgu akan hayunkan bandul A ni je. So kan bandul A tu akan dikenali sebagai ayunan paksa. So kan bila cikgu ayunkan bandul A, nanti bandul B, C, D ni pun akan terayun juga. Okay. Sekarang ni antara bandul B, C, D yang mana akan berayun sama macam bandul A? Yang mana? Ya betul C. Kenapa kamu jawab C? Sama panjang. Ya, sebab dia sama panjang. Okay, bila dia sama panjang, kita akan dia maksudnya kan bila sama panjang maksudnya kan frekuensi bandul frekuensi nanti cikgu tunjuk video dia cikgu explain dulu. Maksudnya kan frekuensi asli tiba-tiba pula dia frekuensi asli. Okey, frekuensi asli bandul C sama dengan frekuensi ayunan paksa bandul A. Okey, ayunan paksa bandul A. Okey, kenapa tiba-tiba cikgu sebut pasal frekuensi ni? Sebab apa-apa yang bergetar dia ada frekuensi. Contohnya bandul. Okey, ni dia bandul Dalam bandul kan pepejal, solid. Dia ada apa? Zarah-zarah dia macam mana zarah-zarah dia? Zarah-zarah dia Gapai. Gapai.
Ya, zarah dia rapat-rapat kan. Ni zarah-zarah bandul. Rapat-rapat. So dia mestilah bergetar, okay? Dia bergetar. Bila dia bergetar, mestilah ada frekuensi. Okay? Bukan setakat bandul tu je, benang dia pun. Kan ada benang kan kat sini, benang. Benang tu pun ada juga dia punya zarah-zarah tu. Zarah-zarah benang tu. Cikgu lukislah ni zarah-zarah benang. Pun bergetar-bergetar juga. So dia adalah frekuensi. Jadi kita panggil dia sebagai frekuensi. Frekuensi apa? Nama dia frekuensi asli, okey? Frekuensi asli. Jadi kan semua objek dia akan bergetar Pepejar, cecair, gas, zarah-zarah dia semua akan bergetar. Kalau pepejar, zarah-zarah dia bergetar lah. Kalau cecair, zarah-zarah dia bergerak kan. Bebas. Kalau gas, lagilah bebas dia bergerak. Tapi kalau pepejar, zarah-zarah dia bergetar. So apa-apa yang bergetar, bergerak mestilah ada frekuensi. Okay? Dia akan bergetar pada frekuensi asli. Yang kita pun tak tahu berapa hertz. Tapi dia adalah frekuensi dia. Tapi kita tak tahu berapa hertz dia. Okay? Okay. Disebabkan bandul C ni dia akan bergetar pada frekuensi aslinya dan frekuensi asli dia tu pula sama dengan ni bandul C kan, sama pula dengan bandul A ni Bandul A ni dikenali sebagai apa? Ayunan paksa. Okay? So dia adalah bandul A pun frekuensi asli dia samalah juga macam bandul C ni. Contohlah cikgu bagi bandul C ni 50 Hz lah contoh frekuensi. Jadi bandul A pun disebabkan dia sama kan. Dia macam sebiji kan sama kan. So bandul A pun 50 Hz juga tapi kita panggil bandul A ni sebagai ayunan paksa lah sebab kita yang bandul A tu je yang kita ayunkan. Okay, so kita panggil A ni sebagai ayunan paksa. Okay, disebabkan frekuensi asli bandul C sama dengan frekuensi frekuensi ayunan paksa bandul A. Jadi kan kedua-dua ni disebabkan ada geng kan, ada geng sama-sama ni geng yang sama. So mereka buat apa? Mereka akan berayun dengan amplitude maksimum. Okay. Mereka lah yang akan berayun lebih sikit sebab sebab ada geng kan. Bila ada geng dia lebih lah sikit. So dia akan berayun dengan amplitude yang maksimum. So ini dikenali sebagai resonance. Okay. Jadi kalau soalan tanya, bila bandul A ni kita buat sebagai ayunan paksa, so antara B, C, D yang mana mengalami resonance? So jawapan kamu adalah apa jawapannya? A dan C. A dan C, okay? A dan C. Bukan A dengan C mengalami, kamu jawab C lah. Antara B, C dan D yang mana satu mengalami resonance? Jawapannya C lah yang mengalami resonance. A ni ayunan paksa, okay? So C yang mengalami resonance. Sebab apa? Sebab frekuensi asli bandul C ni sama dengan frekuensi ayunan paksa bandul A. Jadi bandul C tu akan mengalami resonance menyebabkan bandul C tu akan bergetar, akan berayun dengan amplitude yang maksimum sama dengan bandul A. So tu resonance. Faham ke pasal resonance ni? Faham. Ni contoh contoh eksperimen. Ni kalau kat sekolah kita buat. Okey. So yang jadi ayunan paksa ni adalah yang ni ni ayunan paksa. Kita akan hayunkan bandul yang ni. Cikgu buatlah ni bandul apa? Cikgu buatlah ni bandul A Ni A. Lepas tu ni pendek ni D. Ini C. Panjang ni B. Okey. So kamu tengok video. Tengoklah dia akan berayun macam mana. Okey, A tu ayunan paksa, okey, kita hayunkan dia. So nanti B, C, D pun akan berayun juga. Tapi antara B, C dan D yang mana mengalami resonance?
Jawapannya adalah apa tadi jawapannya? C. Ya, C akan mengalami persona. Okay, kalau tengok dari tepi, dah Hayung. Dari tepi, okay, kedua-dua tu yang sama panjang tu, yang sama frekuensi tu yang akan berayun dengan amplitude maksimum, paling maksimum. Dia lah yang berayun. Macam tu lah eksperimen dia. Okay. Okay. Sekarang ni soalan cikgu sekejap. Yang mana berayun paling slow? Yang sekejap paling slow dan yang mana berayun paling sekejap. Mana ke tadi? Sekejap Okey, yang mana berayun paling laju? Tengok balik. Okey, tadi yang C tu, yang C ni mengalami resonance kan? Okey, C mengalami resonance. Okey, next. Antara D dengan B, yang mana berayun paling laju? Dia paling laju dia berayun, dia getar laju sangat. Yang mana? Yang paling pendek ni ke? Yang paling pendek ni ke ataupun yang paling panjang ni Okey. Ni dia laju tau, yang laju. Pendek kan? So kamu tengok. Sekejap Yang pendek nampak ke? Yang pendek tu memanglah dia bergetar, dia tak amplitude maksimum tapi dia laju. Yang pendek tu dia laju. Nampak ke laju? Tak nampak kan? Sekejap. Yang pendek tu laju kan? Nampak yang pendek ni? Nampak. Ni yang pendek ni yang laju. Okey, yang paling slow pula. Okey, yang paling slow. Kita tengok balik tadi. Okey, yang paling slow pula antara B dengan D. Antara B dengan D. Mana paling slow? B ke D? B. B kan, sebab B dia paling panjang. Bila paling panjang, B ni dia ayun paling slow, paling perlahan. So kalau kamu tengok pun dari tepi, kamu akan nampak yang paling panjang tu dia akan, mana panjang? Yang ni yang paling panjang ni lah. Yang kat bawah tu. Kan dia hayun dia slow sangat, betul tak? Yang ni slow sangat. Sebab dia paling panjang, so dia slow lah. Yang paling pendek tu dia paling laju. Tapi yang amplitude yang maksimum, yang C tu, yang mengalami resonance tu. Okay. So soalan macam ni pun dia keluar juga dalam exam. Faham ni? Boleh? Boleh. Boleh Okay. So kat situ kamu buatlah sikit nota. Mana ke nota dia? Okay. So kat sini kamu buatlah yang mengalami resonance. Yang mengalami bandul. Sekejap. Kenapa ni? Okay, bandul yang mengalami resonance. Jawapannya apa tadi? C. Lepas tu bandul yang mengalami ayunan laju. Ayunan laju apa tadi? Siapa tadi? Yang pendek ke yang panjang? Yang laju Pendek. Yang pendek D. Lepas tu bandul yang mengalami ayunan paling perlahan. Yang mana? Panjang ke pendek? Panjang. Yang panjang B. Macam tu je. Senang tak soalan ni? Bandul butter ni. Senang? Senang je kan? Okey. Jadi, ini resonance lah dalam eksperimen bandul ni. Okey, dari segi kehidupan harian, kat mana boleh jumpa resonance? Contohnya ni. Contoh dia kat sini je. Duduk video.
Saya tunjuk video mana lah. Dia boleh pecahkan gelas hanya menggunakan suara je. Contohnya macam tak ada sini. Yang korang tengok lah yang ni. Sekejap tengok. Dia pakai gelas ni. Dia pakai suara je boleh pecah. Korang boleh dah try kat rumah tapi gelas yang senang pecah gelas yang macam ni bentuk dia. Dia kena adjust suara dia sampai gelas tu boleh pecah. Dah pecah dah. Nampak ke video tadi? Nampak? Nampak. Okey, kenapa gelas tu boleh pecah? Hanya menggunakan suara je. Sebab gelas tu mengalami apa? Resonance, okey? Itulah resonance, okey? Gelas boleh mengalami resonance. Okey, kenapa suara boleh memecahkan gelas? Sebab dia ada kaitan dengan resonance. Okey, bila kamu menjerit, suara kamu kan ada frekuensi, betul tak? Betul? Okey, mana tadi yang gelas tadi tu? Tak ada Baik. Tak ada. Cikgu tak letak tu dalam handout. Tak apalah. Okey, contohnya macam suara soprano kan. Soprano. Kan dia menjerit macam tu kan. So suara soprano dia ada frekuensi dia. Okey, dia ada frekuensi dia lah. Okey, so suara soprano dia sebagai ayunan paksa, okey, dia sebagai ayunan paksa. Okey, so bila kamu menjerit, maksudnya ada ayunan paksa kat sini, kemudian apa jadi? Apa jadi pada gelas? Gelas akan pecah, okey? Sebab gelas kan solid kan, pepejal. So dia ada zarah-zarah dia bergetar. So bila zarah-zarah dia bergetar, dia ada frekuensi apa? Respon. Semua objek Asli. dia ada frekuensi asli. Contohlah cikgu bagi frekuensi asli dia 500 Hz kan. Suka hati cikgu dia bagi frekuensi dia kan. Tak apa, janji kamu faham. Okey, bila frekuensi asli dia contoh 500 Hz. Lepas tu budak tadi tu contohlah dia buat suara soprano dia tu. Dia buat suara soprano dia, tiba-tiba suara soprano dia pun frekuensi dia pun 500 Hz juga. 500 Hz juga. Kan dah sama dengan frekuensi asli gelas, betul tak? Sama tak? Betul. Bila dah sama, nanti gelas ni akan mengalami apa? Mengalami apa? Resonance. Ya, dia akan mengalami resonance. Bila dia mengalami resonance, dia akan bergetar. Sama macam bantul tadilah, dia akan bergetar pada amplitude maksimum. Dia akan bergetar pada amplitude maksimum. Maksudnya kan gelas ni dia nak bergetar tau. Dia nak bergetar dengan amplitude maksimum tu yang menyebabkan gelas tu pun pecah. Okay. So gelas tu pun pecah lah sebab dia nak bergetar kan. Dah lah nak bergetar. Lepas tu nak bergetar pada amplitude maksimum lah tu. Mestilah dia pecah. Faham tak kes ni? Faham. Faham. Yang lain faham ke? Yang lain faham? Faham. Okey. Faham. Okey, lagi apa lagi lagi dah 10.41 Okey, sekejap. Sama juga macam ni. Resonance dengan menggunakan silinder penyukat ni juga. Okey, kita ada turus udara. Contohlah udara kan dia ada zarah-zarah dia bergetar. So bila zarah-zarah dia bergetar, zarah-zarah udara kat sini bergetar. So turus udara ni pun ada frekuensi asli, okey? Frekuensi asli dia. Contohlah cikgu bagi frekuensi asli dia berapa? 100 Hz lah contoh kan. Okey. Lepas tu kita ada tala bunyi. Tala bunyi ni tala bunyi ni kan bila bergetar kan dia hasilkan bunyi, betul tak? Okey, tala bunyi ni dia ada banyak Okey, dekat makmal kita ada banyak tau jenis tala bunyi yang memang dia ada label. Contohnya kat sini dia label 50 Hz.
Ada tala bunyi dia label 100 Hz. So, kalaulah misalnya kamu guna tala bunyi, ada banyaklah tala bunyi, ada banyak jenis frekuensi tala bunyi, ada daripada kecil ke besar. Okey, kamu akan test setiap tala bunyi tu. Kalau misalnya tala bunyi ni, kamu dekatkan pada terus udara ni, kemudian dia akan hasilkan bunyi paling kuat. Okey, kamu akan dengar bunyi paling kuat. Itu maksudnya dah mengalami apa tu? Resonance. Kalau dah mengalami resonance, dah bunyi dia paling kuat, itu maksudnya tala bunyi tu frekuensi dia dah sama dengan frekuensi asli turus udara ni. So macam mana nak tahu nak pakai tala bunyi apa? Kamu kena testing lah. Mana tala bunyi yang boleh hasilkan bunyi paling kuat. Kalau dia yang boleh hasilkan bunyi yang paling kuat, itu maksudnya tala bunyi yang kamu gunakan tu, frekuensi itu adalah sama dengan frekuensi asli yang turus udara ni. Kita tak tahu tau frekuensi asli turus udara ni, kita tak tahu Sebab tu kita kena test dengan tala bunyi yang macam-macam frekuensi yang ada tu. Kalau dia hasilkan bunyi paling kuat, contohnya tala bunyi ni 100 Hz, maksudnya turus udara dia pun 100 Hz jugalah. So bila dah sama, dia akan mengalami resonance. So bunyi kuat kedengaran. Boleh bayangkan benda ni? Faham ke ni? Faham. Faham. Boleh. Boleh. Sebab tu lah kalau kita nak buat bangunan kan, korang belajar engineering buat bangunan, engineering civil kan, civil engineering kan. Kat situ kan dia ada satu topik tentang ni lah, tentang resonance. Sebab kita tahu nanti bangunan tu boleh mengalami resonance kan, sebab nanti mana tahu bangunan tu dia akan bergetar pada frekuensi yang sama kan dengan frekuensi udara dekat sekeliling. Kalau sama dengan frekuensi dengan udara sekeliling, nanti bangunan tu akan mengalami resonance. Nanti bangunan tu akan apa? Dia akan bergetar dengan amplitude maksimum. Nanti bangunan tu akan buat apa? Dia akan apa? Dia akan runtuh kan? Dia akan pecah kan? So nak elakkan bangunan tu pecah, adalah cara nak mengawal, mengatasi resonance tu, dia akan buat material, dia akan pakai material yang taklah sebenarnya cikgu pun tak berapa mahir tajuk tu. Tapi dia akan dia akan pakai satu material yang untuk mengatasi resonance tu. Sebab itulah bila dia buat bangunan kan, dia akan make sure bangunan tu macam boleh goyang sikit-sikit macam tu. Faham ke? Faham. Dia akan buat bangunan tu macam boleh goyang sikit-sikit. Sebab tu cara nak mengatasi resonance. Kalau kamu orang belajar civil engineering, kamu akan belajar detail lah, sebab cikgu bukan ambil course tu pun Cikgu ambil course cikgu je. Okay. Dah habis ke? Dah habis kot tajuk resonance ni. Sekejap Kenapa cikgu tak boleh pergi ke ni ke bawah? Tak boleh Okay, tu sajalah tajuk. Habis dah, 10.45 dah. Dah nak habis kelas dah. So kita sambunglah minggu depan. Okay, boleh? Boleh. Okay, bye-bye. Terima kasih Saza. Okay. Terima kasih Saza. Syukran Okay. saja. Okay.